Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada kelas yang lepas, iaitu bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Kalau kelas yang lepas kita telah belajar apakah dia maksud masalah bukan inventif dan masalah inventif, serta proses penyelesaian masalah bukan inventif dan masalah inventif. Jadi hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya. Sebelum itu, mari kita lihat apakah standard kandungan kita pada hari ini. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 1.2 analisis fungsi. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 1.2.1 membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Dan 1.2.2 melukis sistem fungsi. Apa yang nak cikgu ajarkan pada hari ini ataupun apa yang nak cikgu anda faham pada hari ini adalah murid dapat ataupun objektif kita pada hari ini adalah murid dapat membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya dan murid dapat melukis sistem fungsi. Baiklah, kita akan tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan analisis fungsi dan tujuannya. Analisis fungsi bertujuan membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk. Apakah itu sistem? Sistem merupakan beberapa elemen yang berkait antara satu sama lain dan saling mempengaruhi supaya dapat berfungsi. Contoh suatu sistem adalah meja. Meja adalah sistem yang berfungsi. Bermaksud meja tersebut kita boleh letakkan buku. Kita boleh letakkan alat tulis. Kita boleh letakkan beg. Itu adalah fungsi meja. Bermaksud sistem mempunyai fungsinya. Kadang-kadang ataupun selalunya satu sistem mempunyai fungsi yang pelbagai. Contoh satu lagi adalah sistem kerusi. Kerusi mempunyai fungsinya iaitu untuk manusia duduk. Ataupun kerusi fungsinya untuk manusia meletakkan barang. Ataupun kerusi fungsinya untuk manusia berdiri di atasnya untuk mencapai barang yang tinggi. Kerusi itu adalah suatu sistem. Seterusnya, fungsi bila kita nak buat analisis fungsi, jadi kita akan tahu fungsi setiap komponen. Dalam sistem, dia ada elemen ataupun komponen. Jadi, bila kita buat analisis fungsi, kita akan tahu komponen-komponen dalam sesuatu sistem tersebut. Contoh komponen pada sesebuah kerusi ialah yang pertama, anda boleh lihat kita ada penyandang. Yang kedua, kita ada tempat duduk. Yang ketiga, kita ada skru. Yang keempat, kita ada kaki kerusi. 4 perkara ini adalah elemen ataupun komponen dalam kerusi. Kerusi adalah sistem. Baiklah. Jika berlaku kerosakan pada mana-mana komponen, maka fungsi produk akan terjejas. Dengan kata lain, bagi contoh di atas, kerusi adalah sistem. Jika suatu komponen pada kerusi tersebut akan rosak ataupun rosak, kerusi tidak boleh berfungsi dengan baik. Contoh, tempat duduk rosak. Jadi, kerusi tidak boleh berfungsi dengan baik. Itu adalah contoh bagi sistem kerusi.
Seterusnya kita akan membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Apa yang anda lihat di atas slide ini adalah satu contoh sistem fungsi. Bagaimana kita nak menentukan sistem fungsi? Yang pertama kita ada produk. Produk ataupun sistem menjalankan fungsinya. Kemudian, apakah fungsinya? Di bahagian anak panah tersebut, tindakannya, apakah objek ataupun penerima kesan daripada sistem? Baiklah, kita akan tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan produk, fungsi dan juga objek. Produk adalah sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen. Contoh, kerusi. Kerusi adalah produk atau sistem. Mempunyai satu atau lebih komponen. Komponen bagi kerusi adalah tempat penyandar, tempat duduk, skru dan kaki kerusi. Fungsi ataupun tindakan. Tindakan sesebuah produk untuk merubah objek sasaran. Apakah fungsi kerusi? Kerusi untuk manusia duduk. Itu adalah fungsi kerusi. Kemudian objek sasaran. Siapakah yang menerima kesan? Contoh, kalau kita kata kerusi adalah untuk manusia duduk, bermaksud manusia itu adalah penerima kesan. Tetapi di dalam RBT kita akan menggunakan perkataan yang sesuai untuk menggambarkan fungsi sesuatu produk atau sistem. Baiklah, cikgu akan tunjukkan anda contoh bagaimana kita nak membuat hubung kait di antara produk dengan objek. Contoh di atas ini adalah contoh secara umum. Produk, fungsi, objek. Sekarang kita akan tengok contoh. Contoh membuat hubung kait produk dan objek. Apakah produk yang cikgu akan tunjukkan ini? Ini adalah meja. Ini adalah meja. Yang mana meja ini adalah sistem. Baiklah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita nak membuat hubung kait produk dan objek bagi sistem meja. Meja adalah produk. Apakah fungsi meja? Fungsi meja ataupun tindakan meja adalah memegang. Dalam RBT, kita menggunakan perkataan memegang. Kita tidak menggunakan perkataan meletak. Kita menggunakan perkataan memegang sebagai tindakannya. Apakah yang dipegang ataupun meja memegang apa? Apakah objek ataupun penerima kesan daripada meja tersebut? Ya, buku adalah penerima kesan bagi sistem meja. Jadi hubung kaitnya adalah meja memegang buku. Cikgu ulang balik bagaimana kita nak membuat hubung kaitnya adalah meja memegang buku. Ini adalah cara kita nak membuat hubung kait antara produk dan objek. Ataupun kita boleh sebut sebagai sistem fungsi. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh sistem-sistem yang lain. Meja memegang buku. Cawan memegang air. Klip memegang kertas. Kereta mengangkut manusia. Ini adalah contoh-contoh produk atau sistem yang kita buat hubung kait dengan objek. Perkataan yang digunakan untuk fungsi bagi sesebuah tindakan adalah memegang. Hanya untuk
kereta mengangkut manusia sahaja. Kita gunakan perkataan mengangkut. Baiklah, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak melukis sistem fungsi. Tadi kita dah tahu cara nak membuat sistem fungsi. Sekarang kita nak melukis sistem fungsi. Sebelum kita nak melukis sistem fungsi, kita kena tahu apakah komponen dalam sistem tersebut. Komponen ialah bahagian kecil yang menyokong produk. Kemudian, fungsi komponen ialah melaksanakan tugas tertentu bagi melengkapkan sistem. Sama seperti contoh cikgu tadi kerusi. Kerusi sistem. Komponen dia ada 4. Kita ada kaki kerusi, kita ada tempat duduk, kita ada tempat penyandar dan juga kita ada skru. Baiklah, untuk contoh ini, cikgu bagikan meja. Okey, sebab meja ini sebenarnya berada di buku teks anda supaya anda boleh rujuk buku teks anda kemudian. Baiklah, bila anda lihat di sini, meja mempunyai komponen-komponennya sendiri. Antara komponen meja adalah skru, kaki meja dan muka meja. Lantai adalah supersistem. Supersistem adalah sistem yang berada di luar kawalan sistem. Tetapi ia tetap penting apabila kita nak melukis sistem fungsi. Baiklah, seterusnya kita tengok langkah pertama bila kita nak buat ataupun nak melukis sistem fungsi. Kita menggunakan sistem yang sama iaitu sistem meja. Yang pertama kita kena buat sistem fungsi dahulu. Sistem fungsi adalah seperti sebelum ini iaitu meja memegang buku. Apabila kita dah tahu sistem fungsi bagi sesuatu produk, kita akan tengok pula pada komponen ataupun elemen-elemen pada sesebuah sistem. Kita kena nyatakan apakah komponen, apakah fungsi dan juga apakah objek bagi setiap bahagian ataupun komponen dalam sistem. Baiklah, untuk meja kita akan lihat satu persatu. Muka meja fungsinya memegang buku. Kaki meja memegang muka meja. Skru memegang kaki meja dan muka meja. Seterusnya, lantai memegang kaki meja. Cikgu ulang semula, lantai adalah supersistem. Apabila kita membuat pecahan ataupun membuat hubung kait di antara komponen dengan fungsi, selalunya kita akan letakkan supersistem. Okey, ini adalah langkah kedua apabila kita nak melukis sistem fungsi. Kita kena buat sistem fungsi, kemudian kita kena buat komponen dan juga fungsinya. Dan yang seterusnya adalah cara kita nak melukis model fungsi. Yang pertama, lantai. Lantai memegang kaki meja. Kalau anda perhatikan, anak panah yang cikgu tunjuk adalah anak panah daripada kiri ke kanan, menunjukkan arah. Dia tidak boleh terbalik, dia menunjukkan arah yang betul. Baiklah, kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Ini adalah lukisan model fungsi. Tetapi kita masih ada lagi satu komponen yang tertinggal iaitu skru. Kalau anda lihat tadi, skru memegang kaki meja dan muka meja. Jadi untuk lukisan model fungsi, kita akan letakkan anak panahnya begini. Ke atas, bermaksud skru memegang kaki meja. Kalau kita letakkan kaki meja
Anak panah ke bawah bermaksud kaki meja memegang skru. Itu tidak betul sebab kaki meja yang mencantumkan di antara kaki dan juga muka meja. Skru memegang kaki meja dan skru juga memegang muka meja. Ini adalah lukisan model fungsi bagi suatu sistem yang berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, produk atau sistem tersebut tidak rosak. Kalau kerusi, sistem kerusi bermaksud kerusi itu boleh berfungsi dengan baik, di mana kita boleh meletakkan barang di atas kerusi ataupun kita boleh duduk di atas kerusi tersebut. Itu adalah sistem yang berfungsi dengan baik. Dan ini adalah lukisan model fungsi bagi meja yang boleh berfungsi dengan baik. Baiklah, cikgu harap anda boleh faham apakah tujuan analisis fungsi dan bagaimanakah cara kita membuat hubung kait di antara produk dan fungsi ataupun dengan objek. Dan yang ketiga, kita tahu bagaimana nak membuat ataupun nak menyatakan komponen-komponen yang terdapat pada sesuatu sistem dan juga fungsi serta objek daripada setiap satu komponen. Dan yang terakhir pada hari ini, bagaimana cara hendak melukis model fungsi. Cikgu harap anda boleh faham ada 4 perkara penting yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita perlu faham apakah tujuan analisis fungsi. Yang kedua, cara hendak membuat hubung kait di antara sistem dan juga objek. Kemudian, cara menyatakan setiap komponen dan juga objek bagi sistem dan cara melukis model fungsi bagi produk yang tidak ada masalah. Bagi produk yang bermasalah, kita akan tengok lukisan model fungsi yang lain. Untuk lukisan model fungsi bagi sistem yang bermasalah, cikgu akan tunjukkan pada kelas akan datang. Cikgu harap anda faham penjelasan cikgu pada hari ini. Jikalau anda tidak faham, anda boleh ulang semula atau mainkan semula video cikgu ini sehingga anda faham. Kalau tak faham, anda boleh tanya personal dengan cikgu. Kalau anda nak salin nota, anda boleh pauskan nota cikgu pada hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.